Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Inilah yang saya katakan standard perbahasan daripada ahli parlimen pembangkang yang terjerit ya. Mungkin tulis ya, jeritannya itu juga ditulis di dalam teksnya. Kenapa terjerit-jerit sambil baca teks, sahabat-sahabat semua meminta bajet ahli parlimen. Kalau kita lihat kepada sejarah di dalam kerajaan kita, ya, bajet ahli parlimen tidak pernah diberi kepada ahli parlimen pembangkang, ya. Dia tahu ada beberapa kerajaan, ya, Barisan Nasional, kalau bersemasa Pakatan Harapan ada diberi tapi sedikit. Berbeza pula dengan semasa itu diambil alih oleh Perikatan Nasional, juga ya tidak memberikan bajet kepada ahli parlimen pembangkang. Dan selepas itu, selepas Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, kerana usaha yang dilakukan oleh Ketua Pembangkang ketika itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, sehingga temu-terainya satu MOU ya untuk supaya ahli parlimen pembangkang ketika itu diberikan bajet ahli parlimen. Jadi mereka berbincang bersama sahabat-sahabat semua demi untuk kestabilan ekonomi, kestabilan politik dan sebagainya. Barulah bajet sebagai ahli parlimen itu diberi. Tapi hari ini kita boleh nampak ya, ahli parlimen daripada pembangkang Perikatan Nasional daripada PAS ini terjerit-terjerit sana meminta, katanya kami bukan pengemis. Sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim acap kali ya memberitahu supaya berjumpa dengan pihak kerajaan, berbincang bersama. Ya, adakah perbincangan itu adalah sesuatu yang salah, sahabat-sahabat semua? Pada hemat saya adalah tentu tidak. Tetapi berbeza dengan pandangan daripada pihak pembangkang ini yang kita boleh nampak begitu terdesak sekali. Ya, dan inilah contoh perbahasan yang tidak punya standard di dalam parlimen, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita tonton ya bagaimana ahli parlimen terjerit menunjukkan rasa marahnya kononnya, tapi sebenarnya menunjukkan kebobrokan diri. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video Saya ini, juga ingin sahabat-sahabat mengingatkan semua. kerajaan bahawa kami veteran bukan pengemis jalanan. Kami juga ada maruah diri. Dan jangan layang kami seperti peminta sedekah. Baru-baru ini saya bangkitkan isu peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang, kepada Yang Umat Tambun, demi keadilan kepada semua ahli parlimen pembangkang. Tetapi apa yang berlaku selepas itu adalah saya dihina, dicaci, dicela oleh pihak yang pelbagai pihak. Saya terima WhatsApp macam-macam. Kalau tak ada duit, jangan jadi ahli parlimen. Adakah ini betul? Adakah perbuatan ini salah hingga mengundang pelbagai cacian? Saya tidak pernah menyalahgunakan harta rakyat dan tidak juga mencuri duit rakyat. Saya hanya menjadi tentera 40 tahun, ambil pencen saja. Tapi sekadar memohon daripada kerajaan agar berlaku adil kepada wakil rakyat pembangkang. Mulai hari ini saya bertekad dan akan memfokuskan perjuangan saya kepada hak veteran ETM dan rakyat sahaja, terutama di Parlimen Ketereh. Saya juga berikrar akan taat setia kepada pimpinan Perikatan Nasional demi memperjuangkan isu-isu veteran dan permasalahan yang dihadapi. Yang berhormat, Bagi tolong. landing. Sebagai bekas tentera yang telah berkhidmat selama 40 tahun, sudah tentu banyak perkara-perkara yang diajar kepada saya, terutama bidang disiplin, kepimpinan, taat setia kepada raja dan negara, dan cinta pada tanah air. Saya dilatih dalam berbagai bidang, terutama strategi dan pertahanan, hubungan antarabangsa, dan penugasan-penugasan perisikan. Saya akan menggunakan segala pengalaman selama 40 tahun dalam tentera ini bagi meneruskan perjuangan demi negara dan seluruh rakyat Malaysia yang saya cintai. InsyaAllah. Gagah setia, itu lambang tentera darat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan saya Yang Berhormat Speaker, Yang berhormat duduk, Yang Berhormat. saya nak minta Yang Kalau Berhormat- sebelum 7 suku saya tak panggil Yang Berhormat Seputih, sangkut dia. Yang Berhormat Seputih, silakan.
Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Sebagai permulaan, saya ingin mengatakan syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan pegawai-pegawai Kementerian Kewangan yang telah bertungkus lumus menyediakan bajet 2024 yang holistik, komprehensif dan teliti. Saya ingin membangkitkan beberapa isu berkenaan dengan bajet 2024 dalam tempoh 15 minit. Jadi, arah jangan kacau saya. Okay. Dalam ucapan bajet Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau berkata kerajaan telah menggerakkan pasukan khas di bawah KPKT untuk menyelesaikan isu projek perumahan swasta lewat sakit dan terbengkalai yang menghimpit pembeli rumah. Secara keseluruhan, RM2.47 bilion disediakan untuk melaksanakan projek perumahan. Dana jaminan khas berjumlah RM1 bilion bagi menggalakkan pemaju yang berwibawa memulihkan projek terbengkalai yang telah dikenal pasti. Saya mengucapkan tahniah kepada KPKT yang telah berjaya memulihkan 256 projek sakit dan memulihkan lebih 28,000 unit rumah yang melibatkan nilai pembangunan kasar RM23.37 bilion. Ini adalah satu pencapaian yang amat menggalakkan. Walau bagaimanapun, soalan saya ialah sekiranya anggota dalam pasukan khas KPKT juga adalah pegawai yang diberi tanggungjawab untuk mengeluarkan lesen, mengawal selia, menguatkuasakan Housing Development Control and Licensing Act. Kalau mereka telah gagal menjalankan tugas sehingga banyak projek perumahan bermasalah, macam manakah orang yang sama mampu memulihkan projek sakit dan terbengkalai? Selain itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga berkata dalam ucapannya, bagi memudahkan pembangunan semula skim strata, ambang persetujuan penduduk untuk jualan en bloc akan dikurangkan daripada 100% kepada tahap yang konsisten berdasarkan amalan antarabangsa seperti di Singapura. Ini akan menggalakkan pembaharuan semula bandar dan menggalakkan pembangunan semula bangunan usang di bandar. Unquote. Saya memang ada reservation tentang kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini. Saya difahamkan Persatuan-Persatuan Penduduk Kuala Lumpur Plus, KLRA Plus, yang mewakili 57 persatuan penduduk dari 10 kawasan Parlimen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 3 NGO dan 1 institusi pengajian tinggi telah menghantar satu memorandum kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 18 Oktober. Dalam memorandum ini, mereka membantah dasar kerajaan yang ingin mengurangkan jualan en bloc daripada 100% untuk tujuan pembangunan semula. Saya amat setuju dengan kenyataan House Buyers Association, HBA, di mana penetapan ambang persetujuan ataupun consent threshold yang kurang daripada 100% sebenarnya telah menjejaskan hak pemilikan hartanah di bawah Perlembagaan Persekutuan. Setiap rancangan untuk pembaharuan mesti mendapat persetujuan daripada setiap pemilik rumah ataupun unit dalam satu kawasan perumahan ataupun dalam satu rumah bangsa. Datuk Yang di-Pertua, saya difahamkan KPKT akan membentangkan undang-undang pembangunan semula di Parlimen. Saya berharap undang-undang ini bukan satu lagi penjualan en bloc strata secara paksaan. Lebih 10 tahun yang lepas, sesetengah pemaju pernah meminta kerajaan rampas ataupun confiscate tanah daripada pemilik rumah untuk tujuan pembangunan semula. Saya menyeru KPKT. Alright guys, so itu dia sebentar tadi kita mendengar ya perbahasan daripada salah seorang ahli parlimen daripada Pembangkang. Kita boleh nampak sahabat-sahabat semua, inilah standard mereka berbahas. Teriak sana, teriak sini. Seperti mereka menganggap parlimen ini sebagai sepertinya pasar malam ya, berteriak-teriak menjual barang dan sebagainya. Jadi amat-amat memalukan ya, sehingga begini ya mereka lakukan. Tak tahu dalam pikiran mereka mereka tahu cara berbahas secara berhemah, beradab dan sebagainya. Jadi dalam video yang seterusnya itu saya juga turut memberikan satu video yaitu YB Teresa, dan kita boleh nampak betapa besar bezanya sahabat semua. Walaupun beliau membaca, tapi beliau membuat
perbahasanya dengan penuh berhema, dengan penuh beradab, bukan dengan cara berteriak, ya, bukan dengan bahasa-bahasa kesat, bukan dengan bahasa-bahasa yang tidak beradab dan bagi saya adalah kurang ajar dan sebagainya. Jadi inilah yang menjatuhkan maruah parlimen kita sebenarnya dengan adanya pemimpin-pemimpin seperti ini, ya, yang langsung ya tidak mengikuti bagaimana cara yang berhemat untuk berbahasa sahabat-sahabat semua. Apatah lagi meminta budget seperti itu, ya, sehingga sanggup mengatakan kami bukan pengemis katanya. Sedangkan sebelum ini pembangkang juga, ya, ketika kerajaan Perikatan Nasional tidak diberi budget. Tapi hari ini mereka terpekik, terjerit seperti monyet di dalam Dewan Rakyat. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda, sahabat semua? Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.